Gigi KPM. Sedia semua? 1, 2, 3. Senyum. Seronok melihat gambar murid-murid cikgu yang ceria. Masing-masing tersenyum sambil menayang gigi yang bersinar. Hai murid-murid. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bersama cikgu hari ini untuk belajar sains. Saya Cikgu Raja Syahidah dari Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah topik manusia tahun 3. Apabila kita tersenyum, kita sering menunjukkan gigi kita. Gigi ini sangat penting kepada kita. Jadi, hari ini cikgu akan berkongsi ilmu yang sangat menarik tentang gigi. Oh, bukan itu sahaja, kamu juga akan belajar tentang kelas makanan dan proses pencernaan. Sebelum cikgu memulakan pengajaran, cikgu minta murid-murid menyediakan buku teks sebagai rujukan, buku nota dan alat tulis untuk memudahkan kamu membuat catatan. Mari kita mulakan pelajaran. Cuba lihat gigi kamu di dalam cermin. Terdapat pelbagai bentuk gigi yang berbeza. Mengapa agaknya? Murid-murid, kita menggunakan gigi untuk mengunyah makanan dan juga membantu kita bertutur. Makanan? Oh, apakah makanan kegemaran kamu? Cikgu pula suka makan nasi ayam, maruko, rendang daging dan pelbagai lagi. Mungkin kamu juga seperti cikgu, suka makan pelbagai jenis makanan. Sebab itulah kita mempunyai gigi yang pelbagai jenis untuk membantu kita mengunyah makanan tersebut. Apabila kita tersenyum, gigi yang kelihatan di hadapan dikenali sebagai gigi kacip. Fungsinya adalah untuk memotong makanan. Sama seperti apabila kamu menggigit sebiji apel. Kamu akan menggunakan gigi kacip untuk memotong apel tersebut sebelum mengunyah menjadi cebisan yang lebih kecil. Di sebelah gigi kacip adalah kelihatan gigi yang lebih runcing. Ia dipanggil gigi taring. Gigi ini sesuai untuk mengunyahkan makanan. Kamu sering menggunakannya apabila kamu makan makanan yang liat seperti roti baguette. Di sebelah dalam mulut pula, kita dapat lihat beberapa jenis gigi yang lebih besar, mendatar dan melekuk. Gigi ini dikenali sebagai gigi geraham. Ia berfungsi untuk melumatkan dan menghancurkan makanan sebelum makanan itu ditelan. Mari kita lihat struktur gigi. Gigi yang kelihatan berwarna putih dari luar ini mempunyai lapisan di dalamnya. Daripada paparan keratan rentas gigi ini, kita dapat lihat struktur gigi terdiri daripada enamel, dentin, gusi, saraf dan salur darah. Untuk pengetahuan kamu, bahagian enamel gigi ini merupakan bahagian yang paling keras di dalam badan kita. Hei, lihat manisnya senyuman kanak-kanak ini. Tapi seperti ada yang kurang. Oh, cikgu tahu, giginya. Bukan dia sahaja yang pernah mengalami kehilangan gigi ini, kamu juga pernah mengalaminya. Semasa manusia baru dilahirkan, gigi manusia masih belum tumbuh kerana bayi tidak perlu mengunyah makanan. Bayi hanya perlukan susu. Apabila bayi berusia 6 bulan, giginya mula kelihatan.
Pada usia ini, bayi tersebut sudah mula belajar makan makanan yang lembut. Gigi bayi ini akan lengkap tumbuh keseluruhannya pada usia 3 tahun. Gigi yang tumbuh pada usia ini dikenali sebagai gigi susu. Walau bagaimanapun, gigi ini tidak akan kekal. Apabila bayi ini membesar dan berusia sekitar 10 hingga 12 tahun, kesemua gigi susunya akan tercabut satu persatu dan diganti dengan gigi kekal. Mari kita lihat persamaan dan perbezaan gigi susu dan gigi kekal. Persamaan kedua-dua set gigi ini adalah ia mempunyai jenis gigi yang sama, iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Lihat pula perbezaannya. Gigi susu mempunyai 20 batang gigi yang terdiri daripada 8 batang gigi kacip, 4 batang gigi taring dan 8 batang gigi geraham. Gigi susu mempunyai lapisan enamel dan dentin yang nipis dan bersaiz kecil. Jadi, ia kurang kuat dan jangka hayatnya pula pendek sahaja. Gigi susu mula tumbuh pada usia 6 bulan dan lengkap pada usia 3 tahun. Manakala gigi kekal pula mempunyai 32 batang yang terdiri daripada 8 batang gigi kacip, 4 batang gigi taring dan 20 batang gigi geraham. Gigi kekal mempunyai lapisan enamel dan dentin yang tebal dan bersaiz besar. Jadi, gigi ini lebih kuat. Jangka hayat gigi kekal pula panjang. Gigi kekal mula tumbuh pada usia 6 tahun dan lengkap pada usia 21 tahun. Agaknya, apakah yang akan terjadi jika sekiranya manusia hanya mempunyai set gigi susu sahaja? Mungkin kamu boleh bincang dengan rakan-rakan dan guru kamu. Murid-murid, manusia akan menggunakan gigi kekal selama-lamanya. Jadi, jika gigi ini tercabut, tiada lagi yang akan tumbuh di tempat yang sama untuk menggantikannya. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga gigi kita dengan sebaiknya. Mari cikgu kongsikan tips penjagaan gigi yang sepatutnya kita lakukan. Untuk pengetahuan kamu, musuh utama gigi adalah bakteria atau dipanggil kuman. Bakteria akan menggunakan sisa makanan yang terlekat pada gigi dan menukarkan sisa makanan tersebut kepada asid. Keadaan ini akan menyebabkan perebutan gigi. Untuk mengeluarkan sisa makanan ini, kita perlu berkumur-kumur selepas makan, memburus gigi 2 kali sehari dan juga menggunakan floss bagi mengeluarkan sisa makanan di celah-celah gigi. Untuk mengelakkan kerosakan gigi yang berlarutan, kita juga perlu membuat pemeriksaan gigi di klinik gigi setiap 6 bulan. Jika kita mengamalkan tips penjagaan kesihatan gigi ini, gigi kita akan sentiasa sihat dan kita akan memperolehi senyuman yang menawan. Cuba kamu berikan cikgu senyuman yang paling manis. Oh, nampaknya ada beberapa murid tersenyum sambil menutup mulut. Adakah kamu mengalami masalah pada gigi kamu? Jangan risau, kerana kini kita mempunyai teknologi untuk merawat gigi. Antaranya adalah membuat tampalan pada gigi yang berlubang, menggunakan pendakap gigi untuk membetulkan susunan gigi, menggunakan gigi palsu bagi yang telah tercabut gigi kekalnya, dan teknologi rawatan akar. Doktor gigi akan menyarankan kaedah yang lebih sesuai bagi kamu. Selesai sudah cerita tentang gigi. Mari kita belajar tentang kelas makanan. Murid-murid, badan kita memerlukan tenaga untuk melakukan pelbagai jenis kerja. Tapi, dari manakah kita memperolehi tenaga itu? Ya, daripada makanan.
Kebanyakan makanan mengandungi zat-zat yang diperlukan oleh badan kita. Kita boleh kelaskan makanan ini mengikut zat yang terdapat padanya. Terdapat 7 kumpulan makanan, iaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pelawas dan air. Mari kita mulakan dengan air. Badan kita memerlukan air agar sistem badan dapat berfungsi dengan baik. Tanpa air, manusia boleh mati dalam beberapa hari. Air juga membantu menyingkirkan toksik dari badan kita. Jika kamu tidak meminum air dengan secukupnya, badan kamu boleh mengalami dehidrasi, iaitu keadaan badan yang mengalami kurang kandungan air dan suhu badan akan menjadi tidak seimbang. Sebaik-baiknya, minumlah air mengikut keperluan badan masing-masing. Kumpulan makanan kedua ialah pelawas. Pelawas merupakan bahagian makanan yang tidak dapat dicerna dan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kehadiran pelawas membantu kita menjalankan proses membuang najis dan dapat mencegah daripada sembelit. Buah-buahan, sayur-sayuran dan bijirin kaya dengan pelawas. Kumpulan makanan ketiga ialah vitamin. Antara contoh makanan yang mengandungi vitamin adalah buah-buahan, sayur-sayuran, susu dan daging. Fungsi utama vitamin adalah untuk mengekalkan kesihatan. Pengambilan vitamin yang mencukupi akan meningkatkan sistem imun badan kita. Kumpulan makanan keempat ialah mineral. Beberapa contoh mineral yang terdapat dalam badan ialah kalsium, ferrum, zinc dan sebagainya. Mineral ini mempunyai fungsi masing-masing di dalam badan kita. Contohnya, kalsium digunakan untuk menguatkan tulang dan gigi. Ferrum membantu membina sel darah merah. Zinc pula membantu menyembuhkan luka dan meningkatkan imunisasi badan dalam melawan penyakit. Kesimpulannya, mineral diperlukan badan untuk kesihatan badan kita. Jadi, makanan apa yang mengandungi mineral? Antara makanan yang mengandungi mineral adalah susu, ikan bilis, sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan laut. Kumpulan makanan yang kelima ialah lemak. Ramai orang tidak menyukai lemak, tetapi kamu perlu tahu yang badan kita sebenarnya memerlukan lemak untuk kekal sihat. Badan kita memerlukan lemak untuk melindungi organ dalaman seperti jantung dan ginjal daripada kecederaan akibat hentakan. Lemak juga akan disimpan di bawah kulit untuk tujuan memanaskan badan dan mengekalkan suhu badan kita. Tapi, pastikan lemak yang diambil tidak berlebihan. Nanti lapisan lemak akan semakin menebal dan menebal menyebabkan kamu menjadi obesiti. Antara makanan yang mengandungi lemak ialah mentega, minyak masak dan daging berlemak. Kumpulan makanan yang keenam ialah protein. Cuba kamu lihat diri kamu di dalam cermin. Keseluruhan badan kamu dari kaki hingga ke rambut diperbuat daripada protein. Protein digunakan untuk pembesaran. Bukan itu sahaja, protein juga diperlukan untuk membaiki bahagian badan yang rosak. Makanan yang kaya dengan protein adalah susu, ikan, telur, makanan laut, kekacang dan daging. Kumpulan makanan yang terakhir ialah karbohidrat.
Karbohidrat merupakan makanan utama bagi manusia kerana ia membekalkan tenaga yang banyak. Makanan yang mengandungi karbohidrat adalah seperti nasi, gandum, madu, kentang, pisang dan gula. Sesetengah sumber karbohidrat seperti gula dapat membekalkan sumber tenaga dengan cepat. Tetapi awas, jangan mengambil gula terlalu banyak kerana ia tidak baik untuk kesihatan. Sekarang kamu telah mengetahui kumpulan makanan dan kepentingannya terhadap badan. Jadi, kamu perlu bijak merancang pengambilan makanan agar diet yang diambil itu seimbang. Ya, memilih makanan sangat penting kerana kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi, bagaimana kita hendak memastikan makanan yang kita ambil itu seimbang? Sebelum kamu memilih makanan untuk dimakan, kamu perlu tahu apakah maksud makanan seimbang. Makanan seimbang mestilah mengandungi semua jenis kumpulan makanan dalam jumlah yang mencukupi untuk badan kita. Kamu boleh menggunakan piramid makanan Malaysia sebagai panduan. Piramid makanan menunjukkan jumlah makanan yang disyorkan bagi satu hidangan seseorang untuk mendapatkan jumlah nutrien yang secukupnya. Mari cikgu terangkan. Lihat tapak piramid makanan arah 1 mengandungi makanan yang kita perlukan secukupnya seperti nasi, mi, bijirin dan ubi. Arah seterusnya, aras 2 adalah makanan yang kita perlu makan lebih banyak. Ia terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Aras berikutnya, aras 3 adalah makanan yang kita hanya perlu makan secara sederhana. Makanannya adalah seperti ikan, ayam, daging, kekacang, susu dan produk tenusu. Akhir sekali, bahagian piramid yang paling atas iaitu aras 4 adalah makanan yang perlu kita kurangkan. Contohnya seperti lemak, minyak, garam dan gula. Sekarang, cuba kamu lihat hidangan makanan ini. Adakah ia seimbang? Ya, makanan ini seimbang dan mengikut saranan piramid makanan. Makanan dari aras 1 diambil secara mencukupi. Makanan dari aras 2 diambil dengan banyak. Makanan dari aras 3 diambil secara sederhana dan makanan dari aras 4 diambil secara sedikit. Sebenarnya, pengambilan makanan seimbang ini berbeza di antara seseorang dengan yang lain kerana keperluan tenaga setiap manusia berbeza. Contoh yang paling mudah adalah jumlah makanan ibu bapa kamu tentulah tidak sama dengan jumlah makanan kamu. Orang yang bekerja membina bangunan memerlukan jumlah makanan yang lebih berbanding orang yang bekerja di dalam pejabat. Orang yang mempunyai penyakit obesiti perlu mengurangkan pengambilan makanan tertentu berbanding orang yang sihat. Yang penting, kamu tahu bagaimana memilih hidangan yang seimbang dan elakkan makan makanan yang tidak seimbang. Kerana makanan yang tidak seimbang ini banyak menyebabkan masalah kesihatan. Lemak yang terlalu banyak di dalam makanan akan menyebabkan obesiti. Gula atau makanan yang manis yang terlalu banyak akan menyebabkan peropotan gigi. Kekurangan pelawas dalam makanan boleh menyebabkan sembelit. Jadi, berhati-hatilah ketika memilih makanan. Makan sekadar perlu sahaja. Wah, makanan ini nampak menyelerakan.
Izinkan cikgu makan sebentar ya. Belum selesai lagi kan? Cikgu masih belum menceritakan tentang proses pencernaan. Murid-murid, apakah yang akan berlaku kepada makanan yang kita makan? Makanan ini akan menjalani proses pencernaan di dalam badan kita. Apa itu proses pencernaan? Pencernaan ialah proses menghancurkan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya zat makanan atau nutrien dapat diserap di dalam badan. Proses ini berlaku sepanjang salur pencernaan yang bermula dari mulut dan berakhir di dubur. Mudah saja, mari cikgu jelaskan. Kita belajar sambil jalankan aktiviti. Cikgu nak kamu ambil sekeping biskut dan makan. Sambil tu, dengar penerangan daripada cikgu. Sekarang, apa yang kamu akan lakukan terhadap makanan di dalam mulut kamu itu? Ya, kamu akan mengunyah dan menghancurkan makanan tersebut menggunakan gigi. Dalam masa yang sama, mulut kamu akan mengeluarkan air liur untuk melembutkan makanan tersebut. Lidah kamu pula akan mengaturkan makanan agar keseluruhan makanan itu hancur. Sekarang, cuba kamu rasai bentuk biskut yang kamu makan tadi. Ya, biskut telah berubah bentuk menjadi lebih lembut. Pada masa ini, lidah akan menolak makanan itu untuk ditelan. Ke mana pula makanan itu pergi? Sekarang, makanan akan melalui satu tiub panjang dan sempit yang dipanggil esofagus. Esofagus akan membawa makanan ke perut. Di perut pula, makanan itu akan dihancurkan dengan lebih kecil. Makanan akan berada di perut selama lebih kurang 4 jam. Kemudian, ia bergerak ke usus kecil. Di sinilah proses pencernaan akan lengkap kerana kesemua zat nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin akan diserap ke dalam badan manusia. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna kemudian melalui usus besar. Di sini, air dan mineral daripada makanan akan diserap oleh badan. Akhirnya, sisa makanan ini akan menjadi tinja dan dikeluarkan daripada badan melalui dubur. Begitulah kisah perjalanan secebis makanan dalam badan kita. Sekarang, masa untuk cikgu makan pula. Sebelum tu, cikgu nak pesan, nanti jika kamu makan, pastikan kamu menjaga tertib. Elakkan daripada makan sambil berlari, jangan makan dengan gelojoh dan elakkan makan sambil bercakap. Mengapa? Sebab cikgu sayang kamu. Cikgu tidak mahu kamu tercekik makanan, tersedak, termuntah atau sakit perut. Perbuatan-perbuatan ini tadi sebenarnya boleh mengganggu proses pencernaan. Sekarang, masa untuk kuis trivia. Bersedia semua? Soalan pertama. Cuba kamu nyatakan struktur gigi. Tepat sekali. Ia terdiri daripada enamel, dentin, gusi, saraf dan salur darah. Soalan kedua. Apakah kepentingan kumpulan makanan karbohidrat, protein dan vitamin? Bagus. Karbohidrat memberikan tenaga, protein untuk tumbesaran dan vitamin untuk menjaga kesihatan kita. Soalan ketiga. Apakah urutan makanan semasa proses pencernaan? Wah, kamu memang murid yang hebat. Urutan aliran makanan bermula dari mulut, esofagus, perut, usus dan berakhir di dubur. Tahniah murid-murid yang berjaya menjawab dengan baik.
Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, jangan putus asa. Kamu boleh membuat soalan pengukuhan dari buku teks Sains tahun 3 dalam ruangan Mari Menjawab. Jawab di dalam buku latihan sains dan bincangkan jawapan dengan guru kamu. Sebelum cikgu menamatkan kelas kita pada hari ini, mari kita lihat senarai semak kandungan yang telah kita pelajari. Kamu telah mengetahui tentang 3 jenis gigi dan fungsinya, iaitu gigi kacip untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengonyakkan makanan dan gigi geraham untuk melumatkan makanan. Struktur gigi terdiri daripada enamel, dentin, gusi, saraf dan salur darah. Terdapat 2 set gigi, iaitu gigi susu dan gigi kekal. Gigi perlu dijaga dengan memberus gigi 2 kali sehari, berkumur-kumur dan floss gigi selepas makan. Terdapat 7 kumpulan makanan, iaitu karbohidrat untuk memberi tenaga, protein untuk tumbuh saran, vitamin dan mineral untuk kesihatan, lemak untuk memanaskan badan, pelawas untuk mencegah sembelit dan air untuk mengawal suhu badan. Urutan aliran makanan semasa proses pencernaan ialah daripada mulut, esofagus, perut, usus dan berakhir di dubur. Baiklah, sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai topik kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!